Apabila pandangan-pandangan orang-orang soleh daripada ulama, mungkin daripada orang-orang yang kuat ibadat, tuan-tuan sekalian, andainya pandangan mereka yang bukan bersumber daripada hadis dan Al-Quran, maka tuan-tuan sekalian, andainya pandangan mereka itu tidak bercanggah dengan syariat, tidak bercanggah dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan sekalian, boleh saja kita nak pegang, kita nak percaya ataupun tidak percaya, boleh saja, sebab dia bukan daripada hadis Nabi ataupun bukan daripada ayat Quran. Andainya pandangan orang soleh ni, tuan-tuan sekalian, menyalahi dengan hukum syarak, menyalahi dengan hukum Allah dan Rasul, syariat menyalahi, tuan-tuan sekalian, pandangannya, maka wajib kita tolak semahu-mahunya. Contohnya katakanlah, tuan-tuan sekalian, seorang soleh tu dengan ilham yang diberi oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, dia mengatakan bahawasanya di atas bukit sana ada binatang buas. Ni orang soleh tu mengata, aku diilhamkan oleh Allah. Dia kata, di bukit sana ada binatang buas. Mungkin ada harimau, mungkin ada singa, mungkin ada binatang-binatang buas yang lain. Ilham macam tu, tuan-tuan sekalian, adakah bercanggah dengan syariat? Tidak sekali-kali. Jadi boleh aja, tuan-tuan, sama ada kita nak percaya anak ilham dia ataupun kita tak nak percaya, tuan-tuan sekalian. Tapi andainya, tuan-tuan sekalian, ilham daripada orang soleh, ini bukan Nabi, bukan daripada ayat Quran, tuan-tuan sekalian, yang bercanggah dengan hukum syarak. Umpamanya, tuan-tuan, dia menyatakan begini, aku dapat ilham bahawasanya arak tu halal. Maka tuan-tuan sekalian, ilham macam ni bercanggah tak dengan hadis dan Al-Quran? Maka bila bercanggah macam tu, maka wajib kita sanggah, tuan-tuan sekalian. Walaupun yang berkata tu sebahagian daripada orang soleh, ataupun nampak pakaian dia seperti pakaian orang soleh, wajib kita lawan, wajib kita sanggah, tuan-tuan sekalian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah bersabda, tuan-tuan sekalian, tolak tu Lailatul Mi'raj ala-nar, telah dinaikkan oleh Allah Ta'ala akan datuk di atas api neraka. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala Isra' dan Mi'rajkan Nabi, tuan-tuan sekalian, sehingga Nabi dapat melihat neraka. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'u. Qalu, ya Rasulullah, minal mal? Qala, la, bal minal ilmi. Diperlihat akan daku pada malam Mi'raj. Jadi Nabi dinaik ke malam Mi'raj, tuan-tuan sekalian, ke dalam api neraka. Maksudnya Nabi naik ke Mi'raj sehingga Allah Ta'ala memerintahkan Jibril bawa Nabi Muhammad Rasulullah ni tengok neraka, tuan-tuan sekalian, tengok api neraka. Lalu Nabi melihat di dalam api neraka, tuan-tuan sekalian, fara'aitu aksara ahliha, maka melihat oleh aku, kata Rasulullah, kebanyakan daripada ahli neraka itu minal fuqara. Fuqara ni orang-orang fakir, orang-orang yang fakir. Kita sebut fakir, maknanya lebih teruk daripada miskin lagi. Tapi sahabat tanya, sebab bila sebut fuqara ni, tuan-tuan, kebanyakan daripada kita manusia ni, bila sebut fakir ni, kita akan terlintas dalam pemikiran kita, fakir ini adalah fakir daripada harta. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, minal mal? Wahai Rasulullah, adakah fuqara fakir tadi daripada harta? Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, tuan-tuan sekalian, qala Rasulullah, la, bukan fakir harta, tuan-tuan sekalian. Jadi bila sahabat tanya, adakah fakir itu daripada harta? Rasulullah berkata, la, bukan fakir harta, bukan orang yang masuk neraka, tuan-tuan sekalian, daripada orang yang fakir daripada harta masa dalam dunia, tak. Tapi tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata fakir di sini, bal minal ilmi, bahkan fakir itu daripada ilmu. Maknanya, tuan-tuan sekalian, fakir ilmu tu ialah orang jahil. Penyakit jahil ni, tuan-tuan sekalian, satu penyakit yang bila melanda umat Muhammad, penyakit jahil ni, tuan-tuan sekalian, Allah akan membalakkan umat Muhammad ni, tuan-tuan sekalian, dengan 3 musibah, dengan 3 bala. Yang tuan-tuan, pada hari ni, kalau kita sedar ke, kita tak sedar pun, tuan-tuan sekalian, sekarang, now, tuan-tuan sekalian, umat Islam sedang berhadapan dengan 3 musibah ini, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, sayati zamanun ala ummati, lagi akan sampai satu zaman. Sebab masa Nabi cakap, masa Nabi bersabda, benda ni belum berlaku lagi. Macam itulah masa yang disebut oleh Rasulullah tu, sayati zamanun ala ummati, lagi akan sampai satu zaman, satu masa atas umat aku. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi kata, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama, mereka lari daripada fuqaha. Ulama jamak daripada alimun ulama, fuqaha jamak daripada faqihun fuqaha. Maknanya lari daripada ulama, jadi lari daripada orang alim dan lari daripada orang yang alim fiqh, tuan-tuan sekalian. Dulu saya cakap, guru saya berkata, tuan-tuan sekalian, maksud yang kata yafiruna minal ulama wal fuqaha tu bukan makna orang masa zaman tu nampak ulama, nampak guru, nampak ustaz lari. Bukan makna tu, tuan-tuan sekalian. Maknanya, tuan-tuan sekalian, bila sampai satu zaman di mana umat Muhammad tidak lagi mempedulikan ilmu yang fardu ain. Apabila sampai satu zaman yang umat Islam, tuan-tuan sekalian, sudah merakai kejahilan mereka. Agak-agak tuan-tuan minta maaf pakcik-pakcik, minta maaf abang-abang, minta maaf pegawai-pegawai masjid, saya minta maaf tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya pada tuan-tuan sekalian pada malam ni, adakah zaman yang Nabi kata tu sedang berlaku sekarang ataupun tak berlaku lagi? Jadi ittifaq tuan-tuan yang telah sampai, ittifaq bersatu pandangan kita dah sampai masa ni ya. Apa buktinya, tuan-tuan sekalian? Apa buktinya, tuan-tuan sekalian, yang apabila sampai masa itu umat Islam lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, artinya mereka tak nak belajar, tuan-tuan sekalian, agama mereka, solat mereka, akidah mereka, ibadat mereka tanpa ilmu. Maknanya macam tu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan sekalian, kejahilan ini meratai. Baik. Saya berpengalaman, tuan-tuan kita, daripada tahun 1996.
ataupun 1997. Lebih kurang macam itulah. Baru saya start tuan sekalian mengajar ataupun berdakwah pada masyarakat. Masa itulah tuan sekalian, dan saya masa itu pun masih belajar. Saya minta izin pada Babala, nak bapa, saya minta izin 2 minggu saya nak duduk di Patani dan 2 minggu dalam sebulan saya nak keluar mengajar, saya nak keluar berdakwah tuan sekalian. Masa itu tempat yang saya pergi kebanyakannya di Selangor dan di Pahang dan beberapa tempat juga di dalam negeri-negeri lain lah masa itu tuan-tuan. Apa yang saya dapati tuan sekalian? Bila kita mengajar ilmu yang fardu ain, umpamanya tuan sekalian, yang ilmu yang fardu ain yang 3, ilmu fardu ain ni tak banyak. 3 je tuan sekalian. Yang pertama tauhid, akidah, dan yang keduanya ilmu fiqh, ilmu amalan-amalan ibadat-ibadat, dan yang ketiganya ilmu tasawuf tuan sekalian. Yang ini sahajalah yang ittifaq ulama berdasar kepada hadis Nabi tuan sekalian. Hanya 3 ilmu ni saja yang menjadi fardu ain. 3 ilmu ni pun bukan menyeluruh. Qadar mana yang fardu ain tuan sekalian? Ilmu tauhid, qadar yang wajib tu ialah qadar kita dapat mengenal Allah dan Rasul dan kita dapat membezakan mana akidah yang hak dan mana akidah yang batil. Qadar tu je. Dan ilmu fiqh pula tuan-tuan, sepada mana yang menjadi fardu ain, sepada mana ilmu yang fiqh yang menjadi wajib atas kita tuan sekalian, qadarnya ialah tuan sekalian, qadar ilmu fiqh yang kita dapat mengesahkan ibadat yang kita buat. Yakni kita tahu ibadat kita buat tu, kalau buat gini sah, kalau buat gini tidak sah. Kalau buat macam ni batal, kalau buat macam ni tak batal. Qadar tu je tuan sekalian. Dan ilmu tasawuf pula, qadar mana yang menjadi fardu ain tuan sekalian? Qadar mana kita dapat mengeluarkan sifat mazmumah daripada hati kita keluarkan dan kita masukkan sifat-sifat yang mahmudah. Itu aja. Tapi tuan-tuan sekalian, di mana tempat, di mana ustaz yang mengajar fardu ain tuan-tuan sekalian, tak ramai orang Islam, umat Islam nak menghadiri kuliah fardu ain. Tak ramai. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, kalau buka kitab lama akannya bermula tauhid itu ialah bila baca kitab macam tu je. Mula-mula tu ya Allah 50 orang, 60 orang. Masuk minggu yang kedua tinggal 30. Masuk minggu yang ketiga tinggal 10. Masuk minggu yang keempat tinggal 5 orang. Ini pengalaman, saya cerita pengalaman. Pernah satu masjid tuan-tuan saya pergi tu, jamaah tak ada. Tinggal 1 orang aja tuan-tuan. Ialah saya buka kitab tu sama dengan dia lah. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Formula air itu terbagi kepada 3. Baca kitab macam orang pondok tu. Berdua, bertiga, berempat macam tu je tuan-tuan sekalian. Okey, baiklah. Apabila berlaku zaman tu macam ni tuan-tuan sekalian, Allah Nabi sebut, Rasulullah kata, apabila berlaku macam tu umat Muhammad lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan membalakkan umat Muhammad pada ketika itu dengan 3 bala, 3 musibah tuan-tuan sekalian. Sebab yang Nabi kata balak yang 3 ni sentiasa sedang kita hadapi apabila sampai masanya, sampai zamannya di mana umat Muhammad sudah tidak mempedulikan lagi ilmu yang fardu ain tuan-tuan sekalian. Bahkan tuan-tuan sekalian, minta ampun saya bercakap, minta maaf saya berkata tuan-tuan sekalian, saya susun dari saya 10 ni tuan-tuan sekalian. Bahkan pada hari ini banyak ustaz-ustaz kita tuan-tuan sekalian sudah tak nak mengajar yang fardu ain lagi. Kalau tengok dalam TikTok ke, dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke tuan-tuan sekalian, kita tengok ustaz-ustaz ni banyak mencerita tentang ilmu hikmah, bukan ilmu fardu ain, ilmu hikmah. Contohnya tuan-tuan, baca ayat ni fadilatnya begini. Baca selawat ni begini fadilatnya. Baca ni begini fadilatnya. Kalau nak kaya amalkan yang ni. Kalau nak dapat bayar hutang begini amalannya. Sedangkan tuan-tuan sekalian, amalan tu tuan-tuan sekalian, kalau tidak didasarkan amalan itu dengan akidah yang benar, ada manfaat tak amalan tu tuan-tuan? Ini yang berlaku. Cuba tuan-tuan buka TikTok tu. Buka tuan-tuan. Banyak tuan-tuan kita ada yang kita Ultraman pula dah. Ada pula ustaz kita bila ceramah tuan-tuan, dia boleh menghuraikan lagu Piramli tu. Orang dia kata kenapa lagu Piramli ni tak lapuk di hujan tak letang di panas? Kenapa? Oh sebab lagu Piramli ni mengikut tajwid. Pula dah sampai lagu Piramli pun ada tajwid. Yang itu fardu ain ke? Saya tanya pada tuan-tuan, yang itu fardu ain ke bukan? Tapi tuan-tuan, masyarakat awam ni seronok dengarnya tuan-tuan. Syok tak? Gembang tak hati tuan-tuan sekalian. Sedangkan tuan-tuan, soal ilmu yang fardu ain, bab akidah, bab ibadat belum tentu lagi sahnya tuan-tuan sekalian. Merah dah muka saya ni. Saya dah terasa panasnya tuan-tuan muka saya ni. Walaupun aircon sejuk macam ni, tapi saya rasa panas muka saya tuan-tuan. Bukan panas dengan ustaz tu. Tuan-tuan tahu tak? Nanti orang awam ni menjadi hujah atas ulama. Kalau ulama tidak menjalankan tugas dia dengan betul, maka orang awam akan berhujah atas ulama tuan-tuan sekalian. Maknanya tuan-tuan, nanti orang awam kata, ya Allah, ini dulu ustaz ni dia tak mengajar kami fardu ain. Dia hanya berproses bagi kami gelak ketawa saja tuan-tuan sekalian. Masa tu ustaz tu nak cakap apa? Bila orang awam dimasukkan api neraka sebab ibadat mereka tak betul, akidah mereka tak betul, sifat mazmumah mereka tidak boleh nak buang tuan-tuan sekalian. Masa tu tuan-tuan sekalian, orang awam akan berhujah, ya Allah, ini ustaz dulu, ini guru dulu, tapi dia tak mengajar kami ilmu yang fardu ain. Dia tak mengajar pada kami macam mana sembahyang yang betul. Dia tak mengajar kami macam mana akidah yang betul. Masa tu nak jawab apa tuan-tuan sekalian? Bukan saya tak suka tuan-tuan nak cerita hikmah, nak cerita benda-benda ni, tapi tuan-tuan sekalian, sedar tak kita hari ni masyarakat tu apa sebenarnya masalah mereka tuan-tuan sekalian? Ni balak yang 3 ni tuan-tuan. Okey. Bila Nabi sebut fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, Allah akan balakkan umat Muhammad pada ketika itu dengan 3 balak ni tuan-tuan sekalian.
Maka Nabi teruskan sabda aja, dia kata awwaluha, yang pertama daripada 3 balak tuan-tuan sekalian, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah angkatkan keberkatan daripada usaha manusia, usaha umat Muhammad pada masa tu. Allah angkatkan berkat. Tak ada keberkatan tuan-tuan sekalian. Tak ada keberkatan. Apabila sampai zaman tu, apa yang kita buat? Tak ada berkat. Berkat-berkat ni apa? Berkat ni kata guru kami, dia kata ada 3 ciri-ciri kalau nak tahu benda tu berkat ataupun tidak. Apa dia? Yang pertamanya ialah ziyadatul khairi. Yang pertama, bertambah-tambah kebajikan. Yang kedua, was-sa'adah, yakni ziyadatus sa'adah, bertambah-tambah kebahagiaan. Dan yang ketiga ialah wad-dawam, iaitu berkekalan. Satu benda yang kita buat tuan-tuan sekalian, ada kebaikan yang banyak, kemudian kita boleh buat dalam keadaan seronok, dalam keadaan bahagia. Kemudian pula benda yang kita buat tu boleh berkekalan tuan-tuan sekalian. Tapi zaman kita ni tuan-tuan sekalian, program-program yang bersangkut dengan agama banyak tak? Saya mula dengan diri. Ada yang namanya tanyalah ustaz, ada yang namanya apa lagi tuan-tuan sekalian? Apa nama lagi? Bersama Rasulullah. Rasulullah apa? Idola aku. Macam-macam lagi program dalam TV, dalam radio, yang baca kitabnya, yang macam-macam tuan-tuan. Banyak tak manfaatnya tuan-tuan? Saya tak menafikan tidak ada manfaat ke? Tak. Saya tak menafikan tu ada manfaat. Tapi manfaatnya sangat sedikit tuan-tuan. Masa saya masuk TV tahun 2006, 2007 sampai 2008 tuan-tuan sekalian, saya baca kitab Faridah. Masa itu saya baca kitab Tauhid. Itu program tu kerjasama JAKIM dengan ATM dengan Khazanah Fataniyah. Satu badan yang namanya Khazanah Fataniyah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya tak nak sebut menteri-menterinya, tapi saya nak sebut tuan-tuan, ada di kalangan pembesar-pembesar dalam Malaysia ni dia mengatakan, oh program ni tak ada manfaat. Program ni tidak ada faedah dalam Malaysia. Dia kata macam tu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, tak sempat khatam kitab tu, berhenti setakat sifat iradat tuan-tuan sekalian, lalu ditamatkanlah program tu tuan-tuan sekalian. Yang sedang berjalan masa tu sudah hampir 3 tahun. Baik. Tuan-tuan, itu balak yang pertama. Masih belum dahsyat. Masih lagi belum orang panggil, oh tak apalah, tak ada keberkatan pun, tapi kita boleh lah hidup dalam dunia ni, kita boleh beli beras, kita boleh beli makanan-makanan, kita boleh hidup mewah-mewah, boleh tuan-tuan sekalian. Okey. Balak yang kedua tuan-tuan, yang ni saya tak hajat untuk menguraikan. Saya tak hajat tak menguraikan tuan-tuan. Sebab saya nak tuju kepada yang ketiga. Yang kedua ni bukan saya tak nak uraikan. Yang tu tuan-tuan faham sendirilah. Sebab nanti isu sensitif, saya tak nak jadi isu, saya tak nak jadi benda yang sensitif tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan dalam masa ni faham saja. Yang kedua tuan-tuan, apabila sampai masa yang umat Muhammad tak nak mengaji, tak nak cari ilmu tuan-tuan, yusal wasani, yang kedua balak tuan-tuan sekalian, ialah yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah Ta'ala kerasi atas kita, Allah Ta'ala paksa atas kita, Allah Ta'ala hantar pada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Dah, saya tak nak urai. Yang tu tuan-tuan faham tak? Faham tak? Baik. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, ini kemuncak daripada kejahilan. Yang ni kemuncak daripada kejahilan tuan-tuan. Apa dia? Wasalis, balak yang ketiga, Nabi kata yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar daripada dunia. Yang ini umat Muhammad yang jahil tadi, yang lari daripada ulama tadi, yang tidak mahu belajar fiqh tadi, yang tidak mahu belajar ilmu yang fardu ain tadi, tuan-tuan sekalian, yakhrujuna minad dunya, keluar daripada dunia bi ghairi iman, dengan ketiadaan iman. Artinya tuan-tuan, kemuncak daripada kejahilan ni boleh jatuh tak kepada kekufuran. Dan saya, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengoklah zaman kita ni tuan-tuan, orang keluar daripada Islam tu seolah-olah mereka salin pakaian punya mudahnya mereka keluar daripada Islam tuan-tuan sekalian. Salin baju, pakai baju, salin baju, tukar baju, begitu mereka menganggapkan agama tu tuan-tuan sekalian. Sehingga kadang-kadang keluar daripada umat Muhammad pada zaman kita ni nak mengatakan, oh susah sangat Islam ni, baik aku masuk Kristian aja. Ada tak yang kata macam tu? Apabila umat Muhammad ni tuan-tuan sekalian tidak mempelajari ilmu usuluddin, tidak belajar ilmu aqidah, tidak belajar ilmu tauhid, maka tuan-tuan sekalian, inilah yang boleh jatuh kepada kekufuran. Dalam satu hadis, seorang sahabat, nama dia Jundub bin Abdullah, dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Jundub bin Abdullah tuan-tuan sekalian, dia kata adalah kami. Maksud dia kata adalah kami itu bukan Jundub seorang. Masa itu Jundub dengan sahabat-sahabat kawan-kawan dia. Itulah kami berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berserta dengan Nabi tuan-tuan sekalian. Kata Jundub, dia bergaul dengan Rasulullah. Masa tu dia tu fityanun. Dia kata nahnu fityanun. Hal keadaan kami waktu kami bersama-sama Rasulullah tu, kami tu masih lagi kanak-kanak. Fityan tu maksudnya tuan-tuan sekalian, fityan tu kanak-kanak, tapi dia sebut fityanun hazawiratun. Maksud hazawirah tu kanak-kanak yang hampir nak balik. Fata'allamnal iman qabla ta'allamnal Quran. Kami belajar daripada Rasulullah, tuan-tuan sekalian, dia kata fata'allamnal iman qabla ta'allamnal Quran. Kami belajar daripada Rasulullah berkenaan dengan iman sebelum kami belajar Al-Quran. Sebelum kami belajar Quran tu tafsirannya, maksud ayatnya, apa makna ayatnya, tuan-tuan sekalian, daripada Rasulullah, kami belajar iman dulu. Kami mempelajari rukun iman yang 6 tu dulu.
Bukan kami belajar Quran dulu. Selepas kami belajar iman tu, Nabi ajar kami macam mana dikatakan percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan Rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Setelah mereka belajar daripada Rasulullah, barulah Jundub dan kawan-kawannya, barulah Jundub dengan sahabat-sahabatnya belajar Al-Quran. Fasdatna iman. Maka bertambah keimanan kami bila kami belajar rukun iman dulu, lepas tu kami belajar Al-Quran, bertambah-tambah kuat iman kami, kata Jundub bin Abdullah. Ertinya tuan-tuan sekalian, fahamnya tuan-tuan sekalian, iman itu adalah satu subjek. Iman itu adalah satu mata pelajaran yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mempelajarinya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Jibril? Riwayat daripada Sayyidina Umar. Saya ringkaskan cerita, tuan-tuan. Jibril merupai seorang lelaki yang pakaiannya putih melepak, rambutnya hitam berkilat, lalu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan tidak nampak tanda-tanda dia musafir, tidak ada debu-debu yang melekat pada tubuh badan dia, tidak ada peluk-peluk yang berada pada tubuh badan dia. Kalau orang musafir, tentulah melekat debu-debu di kanan ataupun tentulah baju yang berpeluk, tapi tak nampak bersih saja, tuan-tuan sekalian. Dan Jibril itulah Jibril yang merupakan seorang lelaki, lalu dia duduk di hadapan Nabi mempertemukan lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya kepada Nabi, apa dia Islam dan apa dia iman, apa dia ihsan. Tuan-tuan baca hadis. Bila sampai tentang iman, tuan-tuan sekalian, ya Muhammad, wa ma huwal iman? Muhammad, kata Jibril, apa dia iman tu? Nabi pun jawab, iman tu ialah wa ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi minallah. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak perkataan an tu'mina tu Nabi ulang berapa kali? Nabi ulang 2 kali, tuan-tuan. Yang pertama, Nabi sebut sampai yang kelima tu tak ada amanah, tak ada kata antuk mina. Tapi tuan-tuan bila sampai tang qada qadar, Nabi ulang balik antuk mina. Antuk mina bil qadri khairihi syarrihi minallah. Jadi maknanya tuan-tuan, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5 ni satu je antuk mina ni, tuan-tuan. Bahawa kamu beriman, kamu percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat. Lepas tu Nabi ulang antuk mina bil qadri khairihi syarrihi minallah. Apa sebab, tuan-tuan sekalian, Nabi ulang lafaz antuk mina tu 2 kali? Bukan sepatutnya. Kalau dah ikutkan sah, cukup sekali saja. Tapi kenapa Nabi ulang? Menunjukkan, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan qada dan qadar ini satu persoalan yang kadang-kadang ataupun satu persoalan, tuan-tuan sekalian, ramai yang menjadi keliru dengan qada dan qadar ini, tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf. Andainya, tuan-tuan sekalian, dalam handphone saya ni dalam handphone saya, tuan-tuan, ramai daripada anak-anak murid saya dan orang ramai pun hantar pada saya, tuan-tuan sekalian, klip-klip video daripada asatidah ni, tuan-tuan sekalian, yang terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, banyak pentafsiran, banyak definisi, banyak tarif. Bila sebut Ahli Sunnah tu, ada yang mengatakan ikut Nabi dan sahabat. Tuan-tuan, ada yang kata macam tu. Ada yang kata ikut Nabi, ikut Rasul lah, ikut sahabat lah, Nabi dan sahabat lah, ataupun jamaah daripada umat Islam. Tuan-tuan sekalian, kalau dalam kitab Usuluddin, termasuklah kitab-kitab dalam ni, tuan-tuan sekalian, saya rujuk dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Maka dalam ni, tuan-tuan sekalian, mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah tu disebut iza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Bila diitlak Ahli Sunnah wal Jamaah tu, tuan-tuan sekalian, maka Ahli Sunnah wal Jamaah tu ialah apabila diitlakkan, apabila ditunjukkan Ahli Sunnah wal Jamaah tu, fal muradu bihi, maka dikendaki dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tu ialah orang-orang yang mengikut fahaman mazhab Asy'ariyah dan pandangan-pandangan yang mengikut mazhab Maturidiyah. Lain daripada ini, tuan-tuan sekalian, mengikut sebahagian daripada ulama terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bermakna, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak mengaku kita Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah tu hanya orang yang buat maulid? Apakah Ahli Sunnah tu orang yang buat tahlil? Apakah Ahli Sunnah tu orang yang berkunut subuhnya? Apakah Ahli Sunnah wal Jamaah tu orang yang bertalqin bila ada mati, bila ada kematian, ada tahlil? Tuan-tuan sekalian, apakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau kita kata itu Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian, banyak tak mazhab yang terkeluar daripada Ahli Sunnah, dia buat semua benda tu, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak menyebut mana-mana pegang, saya tak menyebut apa ni, mana-mana mazhab tu saya tak sebut, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak sebut. Malam ni saya berazam, saya tak nak sebut golongan-golongan tu, tuan-tuan sekalian. Yang saya nak sebut hari ni Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mengikut Asy'ari, mengikut Maturidi, tuan-tuan sekalian. Artinya, tuan-tuan, kalau kita nak kata kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena faham tak perjalanan tauhid, perjalanan usuluddin, perjalanan akidah mengikut dua ulama ni, tuan-tuan sekalian. Tapi, tuan-tuan sekalian, pada zaman kita ni, tuan-tuan, begitu ramai sangat, tuan-tuan sekalian, yang mencerca mazhab Asy'ari dan Maturidi ni, tuan-tuan sekalian. Bukan kata zaman kita, bahkan zaman terdahulu pun macam tu, tuan-tuan sekalian. Bila kita belajar sifat 20 ni, tuan-tuan sekalian, ada yang kata sifat 13, ada kata sifat 20, itu khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi, tuan-tuan sekalian. Kita akan jumpa, tuan-tuan, ada pegangan-pegangan yang hukumnya boleh jatuh kepada kekufuran, boleh jatuh kepada kafir, tuan-tuan sekalian. Walaupun kafir itu kadang-kadang ada khilaf. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena kenal. Sebab
mazhab ataupun pegangan-pegangan dalam akidah ni sejak turun yang keempat, sejak turun yang kelima lagi tuan-tuan sekalian, sudah ada mazhab-mazhab dalam akidah ni yang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang boleh menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Tuan-tuan pernah dengar tak? Mazhab Jabariyah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah. Pernah dengar tak tuan-tuan sekalian? Dan pernah tak kita tahu secara terperinci? Jangan kata begini. Oh, Jabariyah tu, Mu'tazilah tu, Qadariyah tu, nah itu zaman dulu, itu kurun yang keempat dulu, itu kurun yang kelima dulu, sudah tidak ada zaman kita ni. Salah pandangan tu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Zaman kita ni, walaupun tak dinamakan dia Jabariyah, walaupun tak dinamakan dia Mu'tazilah, walaupun tak dinamakan dia Qadariyah, tuan-tuan sekalian, tapi pegangan-pegangan macam tu masih wujud lagi zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Saya kalau boleh, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dalam handphone saya ni, tapi saya takut nanti tuan-tuan nak timbul masalah, ustaz ni nak menjatuhkan maruah orang ke? Saya tak ada macam tu. Di antaranya tuan-tuan sekalian, dalam masalah qada ni tuan-tuan sekalian, ramai tak di kalangan kita yang berpegang tuan-tuan sekalian, oh, jahat tu bukan Allah yang menentukan, dia kata. Ramai tak? Yang ini tuan-tuan, dah ramai saya jumpa dah tuan-tuan sekalian. Dah ramai saya jumpa umat Islam tuan-tuan sekalian, bukan kata di kalangan orang awam, bahkan di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz tuan-tuan sekalian menyebut, adakah Allah Taala menentukan kesesatan atas hamba-Nya? Tentu tidak, dia kata. Sedangkan tuan-tuan, bila kita cek dalam kitab macam mana pegangan Mu'tazilah ni tuan-tuan sekalian, kita cek di antaranya tuan-tuan sekalian, Mu'tazilah berkata bahawasanya jahat itu bukan daripada kehendak Allah. Itu pandangan Mu'tazilah. Tapi okey lagi tuan-tuan sekalian. Maksud saya okey lagi tu tak jatuh kepada kufur lagi tu. Sebab kufur kepada orang yang pegang macam tu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang tu kata nak jahat tu bukan Allah yang menentukan. Manusia tu sendiri yang berkehendak kepada kejahatan. Kufur tu, manusia tu sendiri yang nak, dia kata. Tuan-tuan sekalian. Itu dalam kitab kata itu pegangan Mu'tazilah tuan-tuan sekalian. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan sekalian mengatakan bahawasanya pegangan macam tu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tuan-tuan sekalian tak terpakai iman orang yang kata macam tu. Maksud tak terpakai iman tu ialah tuan-tuan sekalian, orang tu kafir indallah tetapi Islam di sisi manusia. Pandangan ni tidak mutamat. Maksudnya tak kuat, pandangan tu dhaif. Di kalangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan sekalian, baik. Yang kuatnya mengatakan orang yang pegang macam tu tak kafir, tapi dia kata berdosa besar. Jadi pegangan macam Mu'tazilah tu, pegangan tu fasik. Maksud fasik tu apa? Berdosa besar. Apa sebab berdosa besar? Tuan-tuan sekalian, kerana bercanggah dengan ayat Quran. Tetapi Mu'tazilah yang pegang macam tu tuan-tuan sekalian, dia ada sikit benda yang kita boleh terima, pandangan bukan boleh terima. Maksudnya tak jatuh pada kufur tuan-tuan sekalian. Apabila dia mengatakan anak manusia tu ada kekuatan Allah bagi pada dia, anak manusia tu ada akal Allah bagi pada dia, manusia tu ada pilihan yang Allah bagi pada dia, maka dia lah yang memilih. Tuan-tuan sekalian, jadi kekuatan yang Allah bagi itu, yang tu yang menyelamatkan akidah dia tuan-tuan, tak jatuh kepada kekufuran di sisi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ada khilaf. Tetapi tuan-tuan sekalian, tapi yang ni pengalaman saya baca kitab tauhid tuan-tuan sekalian, bila bertanya-bertanya tu saya tak biasa jumpa lagi lah. Tapi tuan-tuan sekalian, apabila ditanya, kalau kamu kata bukan Allah yang menentukan kesesatan tu, bukan Allah yang menentukan maksiat orang tu, manusia tu sendiri yang nak buat maksiat tu, bukan Allah yang menentukan kekufuran tu, tuan-tuan sekalian. Bila kita tanya tuan-tuan sekalian, kalau macam tu artinya maksiat orang tu, kekufuran orang tu, kesesatan orang tu sebelum orang tu buat kejahatan tu, adakah Allah Taala dah tahu ke belum? Ni bahaya ni tuan-tuan ni. Apa bahayanya? Bahayanya tuan-tuan, kalau dia kata, sebab ada dalam kitab. Kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh rujuk. Kalau tak silap, kalau saya tak silap minta maaf. Dalam kitab Perisai bagi Mukallaf, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili. Dalam tu ada bicara tuan-tuan sekalian, dia kata, kalau ada yang berkata sebelum manusia tu sesat, sebelum manusia tu kufur, sebelum manusia tu buat maksiat, dia kata Allah tak tahu. Yang ni tuan-tuan sekalian, ittifaq ulama mengatakan jatuh kepada kekufuran sebab menafikan ilmu. Sebab tu dia tuan-tuan, kalau tanya adakah pegangan mengatakan Tuhan tak tahu sebelum daripada berlakunya benda maksiat tu, sebab manusia tu yang pilih sendiri, bukan Allah menentukan, tak dalam iradat Allah, manusia tu yang buat tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya tidak ada dalam iradat. Ini tuan-tuan sekalian, bila dia jawab Allah tak tahulah sebab tak ada dalam iradat, dia kata macam tu. Yang ini tuan-tuan sekalian bukan pegangan Mu'tazilah. Bukan, ini keluar daripada Mu'tazilah ni tuan-tuan sekalian. Ini yang paling saya takut. Sebab tu tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata tadi, bila jahil tuan-tuan sekalian, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia dengan tidak ada iman. Itu bukan Mu'tazilah tuan-tuan. Mu'tazilah kata Allah tahu, dia kata. Pasal apa? Sebab tidak berlazim-laziman, tidak bermesti-mestian. Sesuatu yang Allah Taala tahu dengan iradat, dia kata. Tak semestinya ilmu tu tahu apa yang tu iradat. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan sekalian, iradat dengan ilmu berlazim-laziman. Artinya begini, tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, tiap-tiap yang ditakluk oleh iradat, maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Tapi Mu'tazilah kata tuan-tuan sekalian, tidak berlaziman, tidak semestinya yang diketahui oleh ilmu itu yang ditentu oleh iradat. Itu Mu'tazilah. Tapi yang kata tuan-tuan, Allah Taala tak tahu, dia kata. Itu keluar daripada Mu'tazilah, dan ittifaq ulama tuan-tuan sekalian mengatakan i'tiqad macam tu jatuh kepada kekufuran. Andainya kita baca kitab Usuluddin ni tuan-tuan, macam kitab Kifayatul Muqtadin ya. Ini karangan Tuan Guru Haji Bakar bin Ibrahim. Tuan-tuan ya, saya ambil satu statement dalam kitab ni. Saya ambil satu statement dalam kitab ni tuan-tuan sekalian, dia kata macam ni.
Tapi bukan perkataan Rasulullah, tuan-tuan ya. Tapi berdasar kepada faham macam mana ilmu itu sendiri, tuan-tuan. Saya ambil satu perkataan dalam ni. Dia kata, tuan-tuan sekalian, maka makna inilah untuk mengesahkan iman seperti yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, man lam yafham maknahuma fahuwa kafirun wa in shalla wa shamma ramadan wa hajjal baitallahil haram. Artinya, siapa-siapa yang tidak memaham makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fahuwa kafirun, maka dia jatuh kepada kafir. Wa in shalla, walaupun dia sembahyang, wa shamma ramadan, dan walaupun dia puasa Ramadan, walaupun wa hajjal baitallah, walaupun dia pergi haji sekalipun, kalau dia tidak memahamkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia jatuh kepada kekufuran, tuan-tuan sekalian. Ini bukan saya kata. Saya ambil dalam kitab, tuan-tuan. Bahkan dalam kitab Misbahul Munir, karangan Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, dia mengatakan, tuan-tuan sekalian, barang siapa yang mengatakan pada berhala-berhala ataupun patung-patung itu Tuhan orang kafir, contohnya, tuan-tuan sekalian, lalu depan tokong, lalu depan kuil, lalu dia tunjuk itulah Tuhan orang Hindu, itulah Tuhan orang Buddha, maka, tuan-tuan sekalian, yang mengata macam tu hukumnya kafir. Tapi ramai tak orang Islam kata macam tu? Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, saya minta lah, tuan-tuan sekalian, tolonglah. Kalaupun tidak di masjid ni, tuan-tuan sekalian, tolonglah bagi tahu kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang lain, tuan-tuan sekalian. Tolonglah belajar ilmu fardu ain ni, tuan-tuan sekalian. Sebelum guru-guru kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa nanti, tuan-tuan sekalian, sudah tidak ada ulama lah nak mengajar kita tiga ilmu ni, tuan-tuan sekalian. Ketika tu yang tinggal hanya orang jahil. Na'udzubillah, tuan-tuan sekalian. Tapi nampak gayanya, tuan-tuan sekalian, kita sedang menuju nak kepada yang tersebut, tuan-tuan sekalian. Minta maaf banyak-banyak. Mana-mana tempat saya mau sampai, saya akan tuju masjid. Dan apabila sampai masjid, tuan-tuan sekalian, saya akan tengok papan kenyataannya. Saya akan tengok papan kenyataan. Bukan saya nak tengok kutipan Jumaat minggu ni berapa ringgit, berapa ribu, bukan itu. Belanjanya bagus, saya tak tengok yang tu. Saya tengok jadual kuliahnya, tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid di negeri Perak. Minta maaf lah, saya tak nak cerita nama masjid tu. Saya tak cakap nama masjid tu. Saya sampai dekat koridor masjid tu, dekat luar tu, ada papan kenyataan. Takwim selama 1 bulan. Tiap-tiap malam kuliahnya banyak. Bukan kata nak kuliah malam lepas maghrib. Bahkan kuliah subuh, kuliah duha, ada hari-harinya, ada kuliah duha, ada kuliah subuh, ada kuliah ba'da maghrib, ada kuliah ba'da isyak. Saya pun tengok satu, tuan-tuan sekalian. Apa yang saya dapati, tuan-tuan sekalian? Ilmu yang fardu ain tak diajar dalam masjid tu, tuan-tuan. Ada satu je yang saya tengok fardu ain, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Kitab tasawuf. Ada satu je. Kitab tu, kalau tak salah saya, kitab Bustanul Arifin. Kitab satu je. Tasawuf, tuan-tuan sekalian. Yang lain, tafsir ada 4 ustaz. Hadis ada 5-6 ustaz. Hadis tu hadis apa? Hadis 40, hadis Riyadhus Shalihin, hadis Bulughul Maram, hadis. Saya tak menyalahkan anak pengajar hadis tersebut. Tapi, tuan-tuan sekalian, adakah dengan mempelajari hadis tu lepas fardu ain? Tafsir sampai 4. Hadis sampai 5-6. Tajwid, syirah. Saya tak menyalahkan itu kitab, tuan-tuan sekalian. Ada faedah kita belajarnya tu. Tapi kita kena dulukan ilmu yang fardu ain. Kita kena dulukan, tuan-tuan, ilmu yang fardu ain. Baru kita boleh menyelesaikan masalah umat. Dan, tuan-tuan sekalian, andainya masjid macam tu, tuan-tuan, maka EJK masjid itu ingat akan berhadapan dengan Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab masjid ni adalah tempat yang munasabah bagi orang awam untuk mendapatkan ilmu. Sebab orang awam dia tak pergi pondok, orang awam tak pergi madrasah, orang awam pergi masjid. Tapi pada belajar fardu ain, bila nak selesai, tuan-tuan sekalian?